Perhatian, setiap penceritaan hanya sekadar perkongsian dari kisah benar dan sumber yang sahih. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Terima kasih geng sebab sudi untuk klik dan tengok video ni. Aku harap juga korang yang tengah tengok ni dapat support. Pada yang dah memang subscribe, terima kasih banyak-banyak geng. Aku sangat-sangat perlukan sokongan korang dan aku harap korang terus menerus untuk support Faiz Cerita. Dan pada yang baru tengok ni, aku pun haraplah korang dapat bantu aku untuk support dengan subscribe, like dan share. Aku nak bagi tahu sikit dekat korang sedikit informasi. Aku harap korang tak kisah dan tidak keberatan. Di setiap video yang ada di Faiz Cerita ni, kalau korang perasan dekat bawah tu ada like, ada share dan sebagainya, dan ada juga kat situ dia bertulis thanks. Dan kalau korang tak keberatan, kalau korang sudi untuk support aku haraplah korang dapatlah klik thanks tu. Aku sangat-sangat hargailah setiap pemberian korang dan itu adalah antara sumber semangat jugalah untuk aku memperbaiki segala kelemahan dan kesilapan yang ada di dalam video-video yang aku buat. Dan aku akan perbaiki untuk tatapan korang lah untuk memberi yang lebih baik di masa-masa akan datang. Jadi, tanpa membuang masa korang, aku nak kongsikan satu cerita geng. Di mana cerita ni aku dapat dari seseorang. Kisah ni adalah merupakan kisah benar, bukan rekaan. Aku memang banyak kali tanya dekat dia waktu dia kongsikan kisah ni dengan aku. Aku tanya banyak kali, kisah ni betul-betul ke wujud? Sebab bila aku dengar perkongsian dia geng, aku rasa seakan-akan macam aku tengok filem-filem horror tau. Dan aku rasa juga memang tak mustahil lah kalau ianya nak berlaku kan. Tapi apa-apa pun korang yang tengah tengok ni stay tune sampai habis. Dan selebihnya nanti korang nilaikan lah. Dan kalau ada apa-apa pandangan, penilaian ataupun korang nak bagi info-info yang berguna atau korang nak memberi sedikit ulasan tentang kisah yang aku nak kongsikan ni, korang komen je nanti. Kisah ni macam ni geng. Kisah ni dikongsikan dari seorang perempuan lah. Dan dia ni berusia dalam umur 20-an, kira muda juga, boleh dikatakan remaja. Dan aku tanya pada dia, kisah yang dia lalui ni baru ataupun dah lama? Dia kata nak kata lama tak juga, dalam setahun yang lepas. Jadi aku cakap dengan dia, baru lagi lah kisah ni, boleh dikatakan macam fresh jugalah kisah yang dia lalui ni. Dan kisah yang dia kongsikan ni bagi aku sangat-sangat macam jarang-jarang nak ditemui tau. Kita tahu setiap orang kebanyakannya pernah mengalami peristiwa-peristiwa seram, pernah lalui pengalaman-pengalaman yang menyeramkan ni. Memang banyak. Tapi untuk kisah yang ni, pada aku memang jarang lah nak ditemui kisah macam ni. Apa yang berlaku, ada satu hari tu geng, dia pergi melepak dekat satu rumah kosong, rumah teres lah. Tapi rumah ni dah terbiar, memang tak dipenghuni oleh sesiapa pun. Dan dia melepak dekat rumah ni bukan berseorangan, tapi adalah lagi dalam 4-5 orang kawan macam tu lah. Mengikut perkongsian dia ni, lokasi rumah ni dia tak dapat nak nyatakan dengan lebih terperinci. Tapi lokasi rumah ni terletak di Puchong dan rumah ni berdekatan dengan sekolah SMK Putra Perdana. Jadi kalau korang yang tengah tengok ni menetap dekat Puchong ataupun pernah tahu tentang kisah yang aku nak kongsikan ni, manalah tahu kalau korang pernah dengar kisah ni ke, atau korang duduk dekat area-area Puchong ke, korang boleh sharekan sedikit info kalau korang tahulah. Peristiwa seram yang dilalui oleh dia ni berlaku dekat rumah ni lah. Aku tanya pada dia lah, kenapa melepak dekat rumah yang terbiar ni? Kenapa tak melepak dekat kawasan perumahan sendiri atau dekat tempat-tempat lain lah kan? Apa yang dia bagi tahu sebenarnya memang asalnya dia dengan kawan-kawan dia ni melepak dekat kawasan perumahan. Tapi disebabkan tak tahan. Sebab bila diorang melepak dekat situ macam selalu kena marah dengan jiran-jiran. Macam ada yang sampai tahap dimaki hamun. Jadi disebabkan diorang tak tahan, diorang ambil keputusan untuk cari tempat spot untuk melepak. Ada di antara kawan dia ni tahu tentang rumah ni. Dia tak tahu asal-usul rumah ni ada masalah ke, ada benda-benda yang pelik-pelik ke, memang kawan dia tak tahu. Cuma kawan dia bagi tahu, weh jom lepak dekat rumah ni tak ada sesiapa duduk. Rumah ni tak ada penghuni. Jadi kita boleh lepak dekat situ, jadikan pok melepak. Lepas tu dia bagi tahulah, okeylah tak ada masalah, jomlah kita pergi dekat rumah tu. Asalkan kita tak lepak dekat area sini. Kalau lepak dekat area sini nanti asyik kena marah je. Kawan dia ni yang tahu tentang rumah ni pun ajaklah mereka ni pergi dekat rumah tu. Aku tanya dekat dia lah,
masa nak pergi dekat rumah ni tak rasa pelik ke? Yelah, sebab rumah dah terbiar, dah tak berpenghuni kan. Kita boleh rasa macam mesti ada benda yang tak kena ke. Tapi dia cakap rumah ni tak ada sesiapa hebohkan apa-apa. Dan kawan dia ni pula bagi tahu tadi meyakinkan sangat. Cakap tak ada apa-apa kat rumah ni, tak ada apa-apa masalah, tak pernah dengar cerita apa-apa pasal rumah ni. Jadi diorang pun tak fikir panjang sebab umur dalam remaja kan. Jadi tak fikir benda-benda yang macam ni lah. Yang diorang fikir nak melepak, nak ada pot melepak dan boleh melepak dengan aman dan tenteram. Jadi diorang pun sampailah dekat rumah tu. Bila sampai dekat rumah tu, diorang melepak lah. Dan rumah ni pula, apa yang dia kongsikan, rumah ni boleh masuk tau. Rumah ni tak berkunci. Dan aku tanya pada dia, rumah ni sebenarnya rumah teres, tapi rumah ni macam mana? Takkan sebelah rumah tak ada jiran-jiran? Dia kata dekat perumahan tu, ada 2 buah rumah je. Dan 2 buah rumah ni adalah rumah yang sama. Maksudnya ni rumah dan dia bergabung lah jadi satu. Macam tu lah. Dan katanya mengikut perkongsian dia, apa yang dia infokan pada aku geng tentang rumah ni dibina atas tanah haram. Wallahualam lah apa yang dia ceritakan dengan aku, dia pun cakap macam tu, tak dapat nak mengesahkan. Tapi dengar-dengar macam tu lah. Kiranya itu adalah sedikit informasi lah pasal rumah ni. Selebihnya mereka ni memang tak tahu menahu lah. Memang rumah-rumah tu kat situ tak ada jiran-jiran. Memang aku dah tanya berkali-kali, dia kata memang tak ada jiran. Memang sunyi, memang sepi. Kalau ikutkan siang-siang hari pun memang terasa seram. Tapi macam yang aku kongsikan dengan korang tadi geng, diorang ni tak fikir apa. Diorang ni fikir nak melepak je, nak seronok. Nak ada satu tempat pot yang diorang boleh bersama-sama melepak dan tak kena marah dengan sesiapa. Itu yang diorang fikirkan. Kenapa boleh terjadinya benda-benda seram ni kepada diorang? Ada satu hari tu, diorang ada terbau satu bauan yang kurang menyenangkan. Boleh dikatakan bau tu macam bau bangkai. Bau yang sangat busuk. Jadi bila diorang melepak dekat situ, diorang kata macam tak tahan, rimas dengan bau ni. Dan diorang ni macam nak pergi tengok lah, apa benda yang bau ni kan. Bau bangkai haiwan ke. Jadi diorang pun pergilah, mengembara lah katanya, mengembara dekat kawasan rumah ni. Setahu aku kalau kita pergi dekat satu-satu tempat yang dimana kalau kita ada terbau bau-bauan yang wangi ke, yang kurang menyenang ke, kita jangan tegur. Itulah yang aku cakap pada yang kongsikan cerita ni. Lepas tu dia cakap masa tu tak fikir apa-apa pun. Memang kalau ikutkan memang sebenarnya rasa malas nak tegur kalau ada bau-bau yang memang kurang menyenangkan ni. Apatah lagi dekat tempat-tempat yang macam ni kan. Tapi yelah, sebab masa tu dia kata ramai, ada 4-5 orang. Lepas tu bau tu memang bau yang sangat busuk geng. Jadi diorang pun mengembara lah, pergi sekeliling rumah, sampaikan diorang masuk dalam rumah tu. Diorang masuk dalam rumah ni bukan ikut daripada pintu utama tau. Tapi dekat ada satu sudut tu, ada tingkap di mana boleh panjat tingkap tu dan masuk ke dalam rumah. Diorang panjat dan diorang masuk, merupakan satu bilik yang boleh dikatakan macam bilik store juga. Bilik penyimpanan barang-barang lah kan. Dan bila diorang masuk, memang nampak barang-barang yang sangat banyak. Antara barang-barang yang diorang nampak yang dia bagi tahu adalah meja makeup. Meja yang solid tu lah kan, yang ada cermin tu. Meja tu banyak dalam bilik yang diorang masuk tu. Tapi masa tu kat dalam bilik tu diorang tak jumpa lagi benda-benda yang busuk ni. Dan diorang masih tercari-cari lagi. Diorang pun keluar daripada bilik tu. Bila keluar daripada bilik tu geng, korang tahu apa yang diorang nampak? Betul-betul terpacak. Dia kata ada satu kelibat yang memang tinggi, besar depan pintu tu. Dia buka je pintu tu, nak keluar lah daripada bilik tu, nak pergi ke ruang tamu dan bilik-bilik yang lain lah, nak check lah apa benda yang bau busuk tu kan. Bila buka je pintu, depan mata, terpacak. Dia kata lari lintang pukang masing-masing. Ada kawan diorang ni lari dekat tangga nak turun ke bawah lah. Aku pun tak tahu nak nilaikan macam mana. Kawan dia beritahu waktu kawan dia turun tangga tu goyang, gegar. Macam ada gempa bumi. Tangga tu memang seakan-akan bergoyang. Memang terasa macam ada gempa bumi. Itu yang diceritakan lah antara peristiwa yang diorang lalui bila diorang masuk dalam rumah ni. Diorang nampak lembaga tu masing-masing lari. Lepas tu ada yang lari kat tangga. Yang lari dekat tangga tu yang rasa macam tangga tu bergegar. Memang bergegar dia tu tak boleh nak digambarkan. Lari dekat tangga ni dia patah balik. Lepas tu dia lari dengan kawan-kawan dia yang lain ni masuk dekat satu bilik yang lain tau. Ada satu bilik lagi. So dia masuk dalam satu bilik yang lain. Lepas tu diorang tutup pintu. Masing-masing dah panik. Masing-masing dah tak tahu nak buat apa. Dah tak tentu arah. Lepas tu ada tingkap. Tingkap tu diorang boleh keluar balik lah daripada situ. Daripada bilik tu lah. Jadi diorang pun masing-masing sorang-sorang lah panjat tingkap tu keluar.
Orang yang terakhir keluar daripada bilik tu, waktu dia panjat nak keluar tu, dah memang keluar lah. Dah memang capai nak turun bawah lah kan. Apa yang dia bagi tahu, lembaga yang sama diorang nampak tadi, betul-betul menghadap tingkap yang diorang nak turun tu. Maksudnya tingkap, bila diorang dah keluarkan kaki, dah keluarkan badan, dah memang nak turun daripada situ, lembaga tu betul-betul terpacak dekat tingkap tu memang tepat. Lepas tu dia dah nampak lembaga tu macam tu kan, dia dah terperanjat, dia lepaskan tangan, dia pun jatuh lah. Tapi dia seorang, yang lain-lain dah selamat sampai kat bawah dah mendarat dekat bawah dengan selamat, dia seorang je. Tapi nasib baik tak ada kecederaan yang berlaku sangat lah. Cuma ada sedikit lah yang calar-calar dekat tangan sebab jatuh macam tu kan. Mereka ni berlari lah nak keluar daripada rumah tu, kawasan rumah tu. Tapi apa, masing-masing nak lari nak balik rumah lah. Tapi dekat sini yang aku rasa sangat misteri. Cuma yalah, ikutlah apa yang korang boleh nilaikan. Untuk aku sendiri, tak ada yang mustahil lah kalau ianya nak terjadi kan. Ada seorang kawan dia ni lari pusing belakang rumah. Di situ mereka semua dah panik kan. Jadi yang lain-lain ni lari satu arah yang sama. Yang seorang lagi tu lari ikut daripada belakang rumah. Jadi dia nak pusing sampai dekat pintu pagar yang utama tu. Jadi akan berjumpa dekat situ lah. Tapi yang peliknya geng, yang seorang ni yang lari ni, yang ikut daripada belakang rumah ni kan, kata yang kongsikan cerita ni, kawan dia tu pijak satu rumput yang ada dekat halaman rumah ni tau. Dan dia bagi tahu aku, lepas kejadian tu berlaku, katanya rumput ni macam, boleh dikatakan macam sumpahan kot. Aku pun tak tahu nak explain dekat korang macam mana geng. Nanti korang nilaikan lah macam mana kan. Tapi dia kata memang benda ni memang terjadi depan mata dia kata. Dan dia tak ada nak tipu-tipu. Memang benda ni wujud. Memang berlaku depan mata. Ini apa yang dia bagi tahulah dengan penuh keyakinan. Inilah yang aku kongsikan dengan korang geng. Kawan dia pijak rumput tu, korang tahu apa yang berlaku? Kawan dia terus gaib. Terus tak nampak dah lepas tu. Lepas pijak rumput tu terus hilang. Diorang ni nampak member dia hilang macam tu. Jadi macam terkedu lah masing-masing. Sebab tadi dia nampak kawan dia lari, sampai dekat rumput tu terus gaib. Dan bertambah panik lah diorang kan. Dah lah dekat dalam rumah tadi nampak benda macam tu. Lepas tu bau busuk yang diorang cari tu pula tak jumpa. Apakah puncanya kawan dia pula hilang lepas pijak rumput tu. Apa yang mereka buat, mereka cari sendiri. Mereka cari. Dah tak jumpa, tak boleh buat apa. Lepas diorang cari tak jumpa tu, diorang pun balik. Lepas tu bagi tahulah dekat keluarga masing-masing. Kemudian diorang diperkenalkan dengan seorang ustaz yang memang mahir tentang hal-hal macam ni. Jadi mereka bawa ustaz ni datang dekat rumah ni. Sampai dekat rumah tu, ustaz tu pun menggunakanlah kaedah yang sepatutnya untuk mencari ataupun menjejaki kawan dia yang hilang ni. Selepas beberapa hari, kawan dia tu jumpa balik geng. Masa dia orang datang balik lepas beberapa hari tu, kawan dia ada dekat situ, kat rumput yang dipijak tu, dalam keadaan yang takut, trauma. Korang tahulah kan orang yang takut, yang fobia ni macam mana keadaan yang macam tu. Kemudian dia bawa kawan dia ni balik ke rumah. Masa yang dia datang kat rumah ni semula dengan ustaz tu sekali. Jadi mereka ni dengan ustaz tu lah bawa kawan dia ni balik ke rumah. Lepas beberapa hari, dia pun tanyalah dekat kawan dia tu, kau masa lari tu, kau pijak rumput tu, macam mana kau boleh hilang? Kawan dia beritahu, sebenarnya aku pun tak tahu. Aku rasa macam aku termasuk dekat alam lain. Tapi aku ada je dekat situ. Aku nampak korang cari-cari aku. Aku nampak ada ustaz ni pun datang nak cari aku juga. Itu apa yang dia bagi tahulah. Lepas kawan dia macam dah okey sikit daripada trauma, daripada fobia tu kan. Kawan dia bagi tahulah cerita ni. Apa pengalaman yang waktu dia lalui lepas dia terpijak rumput tu. Lepas tu apa yang kawan dia ceritakan waktu dia terpijak rumput tu dan raib tu. Dia pun tak tahu dia berada kat mana, tapi dia nampak kawan-kawan dia ni cari dia. Dia kata macam ada haiwan yang pelik-pelik bercakap dengan dia. Tu antara perkongsian yang kawan dia kongsikan lah, yang dia ceritakan dengan aku ni. Waktu kawan dia hilang buat seketika tu, bagi tahu kawan dia tu seakan-akan macam halimunan lah. Kita tak boleh nampak dia, tapi dia boleh nampak kita. Dan dia rasa dia ada kat situ. Pada masa yang sama, dia rasa macam dia dekat alam yang lain. Jadi itulah apa yang berlaku. Itulah geng kisah yang aku nak kongsikan dengan korang dalam video kali ni. Dan aku harap korang dapatlah kongsikan korang punya pandangan, penilaian korang tentang kisah yang aku kongsikan ni. Buat yang tengah tengok ni, kalau korang duduk dekat area Puchong ke, atau tahu tentang kisah ni ke, korang boleh kongsikanlah sedikit info pasal kejadian macam ni dekat ruangan komen. Sebab apa yang diceritakan pada aku ni oleh yang berkongsikan cerita ni, dia kata memang kisah ni tak ramai yang tahu. Hanya yang mengalami je yang tahu keadaan rumah tu. Aku harap korang dapat terus
terus support Faiz cerita dan segala kekurangan dan kesilapan. Aku betul-betul minta maaf dengan korang, tapi aku akan perbaiki dari semasa ke semasa untuk tatapan korang. Pada yang baru tengok video ni, aku harap korang jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Macam yang aku bagi tahu di awal-awal video tadi, ada button thanks. Kalau korang nampak ada thanks dekat situ. Kalau tak keberatan, aku nak minta lah bantuan korang untuk support. Kiranya kalau korang yang tengah tengok ni tidak keberatan, sedikit dapatlah membantu aku untuk aku perbaiki segala apa yang kurang dalam penceritaan untuk memberikan kualiti yang terbaik lah untuk korang, untuk tadapan korang. Dan itu sahaja geng, korang jangan lupa juga tahu untuk support video-video yang lain dan nantikan juga video-video yang akan datang. Banyak lagi kisah-kisah yang aku nak kongsikan dengan korang, yang aku nak ceritakan dengan korang. Kalau korang ada kisah-kisah seram yang korang nak ceritakan dengan aku, kalau korang tak keberatan, korang boleh DM aku di Facebook page Faiz Cerita, di Instagram dan juga di TikTok. Bolehlah aku kongsikan cerita tu di dalam video Faiz Cerita di akan datang. Jadi itu sahaja geng. Terima kasih sebab sudi tengok video ni. Assalamualaikum. Tamat. Thanks watching.